Kita start analisis GBP, JPY daripada Tuan Afam kita. Nak start weekly ke daily Afam? Weekly pun boleh juga cikgu. Weekly Okay, so teruskan. Okay, bismillah. Okay, apa yang kita nampak kat sini untuk candle weekly belum close lagi. So dekat situ pada sekarang price dah kena pada RBS untuk weekly. RBS tapi pada structure yang ni lah, historical RBS. Dan dia juga dah touch monthly punya monthly punya historical RBS. Okay. So untuk saya ada soalan. Macam contoh, bila mana saya tengok awak punya marking, awak punya floating. Okay, ini monthly lah kot. Weekly. Mana? Ni weekly lah ni. Weekly, ya betul cikgu. Okay, yang halus ni? Yang halus. Oh, yang ni yang lama ni. Ni bila saya buat? Saya tak padam. Ni saya tak padam ni. Tak padam? Ni lepasnya ni. Okay. Ni lepasnya. So kalau tengok yang lepas punya pun okay. Sepatutnya dia kat sini, dia dah kat sini. Okay. Yang template ni. Yang ni. Yang tu saya tak pandai macam ni cikgu nak buat. Pakai yang ni, label ni. Text label. Berapa last date awak buat analisis? Last date pukul berapa? Sebelum hari ni sebelum pagi tadi hari ni last kan? Template ni awak bagi kan? Ya, betul. Okay, so bila yang awak last update template yang awak bagi ni? Last update yang itu tadi 19 hari bulan. Ya, betul. Malam 19 hari bulan? Hari ni dah 22 kot. Hari ni baru saya update pagi tadi. Yang hari ni, yang ni yang semalam, yang 19 punya ke yang pagi tadi punya? Pagi tadi punya. Awak ni lah. Okay, pagi tadi pukul apa? Pagi tadi saya buat siap dalam pukul 8.30. 8 ke 8.30 lah. Lebih kurang. Bubur je atas ni. Dia dah bubur atas tu nampak? Oh, dia guna teks saja cikgu. Bukan guna yang huruf tu. Teks label nampak. Besar macam mana ke, kecil macam mana ke, dia duduk pacak situ juga. Okay? Faham. Okay. Okay, so untuk weekly habis dah? Okay, habis. Dah soalan, ada entry tak? Macam mana? Afam ada entry tak? Saya? Ada. Dekat mana? Dekat 150.9. Mana ni? 150.948. 150.948. Yang ni entry apa? Sell. Sebab saya target untuk dia sampai ke H1 punya RBS. Sebelum ni ada entry tak? Sebelum ni ada juga. Tapi dah terciduk lah. Sebab apa? Sebab saya target dia kalau kata dekat pergi daily yang dia turun sebatang 200 speed tu. Okay. Tu saya kena. Sebab saya target dia akan buy kat situ sebab dia tak mungkin sebab saya tak tunggu confirmation and then saya buy. Lepas tu dia turun lagi lah terus 200 pip. Awak buat PO by limit? PO by limit, yes. Betul. Dekat mana? Dekat sini? Dekat sell ni lah? Dekat area saya, betul. Kena ingat, bila mana kita nak buy, kita akan buy pada kawasan RBS. RBS, okay, faham. Kita nak sell, kita kena sell dekat kawasan SBR.
Kalau kita nak TP buy, kita akan cari resistance. Kalau kita nak TP sell, kita akan cari support. Baik. Itu dalam keadaan market yang normal. Dalam keadaan market yang tak normal, baru benda tu jadi terbalik. Oh, okey. Okay? Boleh. Okay, baik. So sekarang ni tadi weekly dah settle. So sekarang daily. Sini tak ada marking, dah batal. Memang tak ada marking. Okay, yang ni pun clear. Tengok, ngam-ngam dia makan apa nama support ni. Nampak? Cun-cun je. Sini tak ada support. Sini tak ada. Tapi dekat daily ada lah. So, cun-cun je. Okay. Okay, yang ni pun dah batal. Okay, so turun H4. Saya percaya Afam tak ada masalah untuk marking lah kot. Marking insyaAllah saya rasa saya okey. Cuma saya tak tahulah confident untuk macam mana cakap. Confident untuk entry tu lah. Cuma macam saya rasa saya yakin. Lepas tu nanti saya peningkan kepala saya sendiri. Faham tak? Dia macam tu. Kelakor Afam ni. Dia akan confusekan saya sendiri. Saya pun betul ke ni? Betul ke ni? Macam tu lah. Dah macam mafi pun ada. Okay. So okay, yang ni Okay. So ni confirmation dia kan. Selepas pada tu okay, dia naik. Problem dia sekarang ni ialah apa yang berlaku sekarang untuk H4. Untuk H4. Apa yang berlaku sekarang? Untuk H4 kalau yang price macam SBR dia dah break, dia dah tak bilik. Tengok betul-betul. Apa yang terdekat H4? Macam mana? Apa yang berlaku dekat H4? Tengok betul-betul. Apa yang berlaku dekat H4? Price tu nak naik. Apa struktur untuk H4? Struktur untuk H4 kalau saya tengok downtrend. Struktur untuk H4 downtrend? Okay, then sekarang ni apa struktur dia yang awak nampak saya buat sekarang? Uptrend. So awak entry apa? Sell. Bahaya tak? Bahaya. Tengok dia dah batalkan ni, nampak? Isu awak sekarang ni sama dengan Dina. Oh, okay. Yang mana korang, okay, bila mana kita sebut tentang trend, orang biasanya akan tengok macam ni. Dia menurun macam ni. Contoh. Betul. Orang akan nampak benda tu. Jangan tengok benda tu. Tengok apa yang berlaku sekarang. Apa yang berlaku sekarang? Tengok yang tu je. Sebab yang korang nak trade tu adalah sekarang. Betul. Kena tengok trend yang sebelum. Bukan sebab kita nak tengok trend yang sebelum dan kita nak fokus pada jenis entry yang macam tu. Tidak. Sebaliknya kita tengok trend yang sebelum sebab kita nak cari advance marking dia. SBR yang berada dalam trend yang sebelum. Itu dia sebenarnya. Okay. Berpandukan kepada advance marking pada trend yang sebelum. Jadi kita boleh buat keputusan ataupun andaian di mana akan berlakunya poin-poin yang kita aim tu tadi. Poin-poin reversal. Poin-poin macam higher high, higher low dan sebagainya lah. Oh, okay. Faham. Okay. So sebenarnya kalau kata macam contoh, awak dah nampak dia batalkan SBR. Betul. So, kenapa entry sell? Sebab kat situ mungkin saya beranggapan bahawa price tu dia nak buat macam mungkin reversal, sebelum tu dia akan retrace naik ke atas. Saya ingat saya nak buat macam tu. Okey, baik. Dia akan buat reversal dan dia akan retrace ke atas. Baik. Ya, betul. Pertama, confirmation telah berlakunya SBR, pembatalan SBR tu dah tunggu ke belum? Macam mana? Tunggu ke tidak berlakunya apa nama point higher high ni? Tunggu ke tidak? Ke main entry calit gitu je? Saya tunggu. Tunggu? Okey, lepas tu? Lepas tu saya tengok price bergerak ke bawah, dan saya rasa confirm untuk dia mencari SBR di bawah sebelum dia naik atas lah. Pukul berapa masuk ni? Saya entry lebih kurang pukul apa tadi? Pukul 9. Lebih kurang lah. 9. Kat sini dia tulis 4.53.
Lah, baru lagi lah entry ni. Baru. Kau memang nak kena cucuk mata kau, faham? Memang nak kena cungkil mata kau jadi Kasim Selamat kau. Geram pula aku ingatkan semalam punya entry. Saya ingatkan entry Tak. tu dekat sini. Tak. Saya nak cuba skap kot. Mungkin saya nak cuba macam nak cuba Kau tak ni lah. ambil dia ke bawah sikit and then take profit lah. Ya, aku geram betul. Tak, ceritanya faham. Kalau kata awak entry kat sini, saya okey. Saya tak Okey. apa, saya tak marah, saya faham. Lepas tu penat, tertidur ke apa ke, kan? Tertinggal. Faham. Okey, tak apa, saya faham. Tapi bila mana kita buka, so maknanya last candle H4 awak dekat sini. Betul. Makna kata benda dua ni dah jadi, dah batal dah pun sebenarnya. Betul. Kalau nak entry sell pun sepatutnya dekat sini. Ni ruang dia untuk entry sell sebenarnya. Dekat dia punya ni. Resistance. Resistance. Okey. Pergi gagah entry sell kat situ. Budak ni lah. So, dia macam ni tau. Saya dah entry sell dekat demo. Okey. Memang ngam. Lepas tu bila saya cubalah yang dia ni letaklah kos 1 sen kan. Cuba-cuba. Tengah floating kan ni. Jangan trade pakai demo. Saya memang tak bagi student saya trade pakai demo dan trade pakai account SIN. Memang saya takkan bagi. Faham. Sebab satu demo, dia tidak bermain dengan emosi. Betul. Nombor 2, account SIN. Alah, kalau aku loss pun $10. Nampak $10,000, nampak $1,000. Tapi benda tu $10 je. Nampak? Ni bukan account SIN, ni account standard. Iyalah. Maksud saya sekarang ni, saya tak bagi sebab dua benda tu. Yang pertama, kalau account demo, benda tu tidak melibatkan emosi. Betul. Yang kedua, kalau kata account SIN, akhirnya dia akan mengikis satu sifat sayang kepada duit. Hilang. Benda tu hilang. Sebab tu saya tak bagilah. Itu reason saya lah. Tapi kalau kata ada yang boleh buat, silakan lah. Okay, sekarang ni awak tengok. H1 punya ni, okay. Bear gagal membuat retracement. Tapi masalah dia sekarang ni, bull dah tendang naik ni. Nampak? Bahaya. Dekat H1 ni tengok. Bahaya tu. Bahaya tu. Afi dah makan profit banyak tu. Boleh lah, alhamdulillah lah. Dan dia dah mula nampak macam mana nak tentukan sama ada entry tu sepatutnya dia hold ataupun tidak. Baru-baru ni dia menyesal dia close entry tu. Kalau tidak 100 pip dia makan. So kalau dia boleh, awak boleh. InsyaAllah. Saya cuba. Jangan back to basic balik. Confirmkan dengan awak punya teori-teori balik, apa yang awak tak faham dan sebagainya. And then yelah, trade lah macam biasa. Saya tak tahu nak kata macam, sebab you are one of the top student dalam saya punya kelas. Dan awak sekadar mungkin confident level je lah kot. Dia jadi goyang tu pasal confident level lah kot. Saya pun fikir macam tu juga. Saya dah nampak, tapi saya tak tahu. Entahlah. Kelakor kau ni bang. Memang tak ada masalah lah dengan marking saya. Tak ada apa-apa nak komen pun sebenarnya. Floating pun okey. saya no comment lah. Saya no comment lah benda ni. Yang tu kena macam mana kau nak tune kau punya jiwa kau punya mind kau, hati berdebar-debar tu pandai kau lah. Saya cari sendirilah benda tu Sebab teorinya semuanya dah okey. Itulah nak praktis ni. Bila teorinya dah okey. So saya nak praktis dekat dia punya mental pula. Mental pula, psikologi. Mental je ni, psikologi je ni sebenarnya. Betul. Tengah training lah. Pelan-pelan lah So position saya boleh close lah ni. Kalau kata suka nak ambil cabaran, konon-kononnya lah, nak sayang, nak hold juga. Contohlah, tunggu dia naik sampai atas ni, ada SBR, kemudian buat semayang hajat supaya dia turun sampai sini. Aduh. Tapi kemungkinan untuk dia cari SBR dekat H1 tu kat bawah ada possible tak dia? Maksudnya untuk RBS ke SBR? RBS, sorry, maaf saya. RBS.
JJ punya perangai ni, dia suka apa nama tinggal marking. Tu JJ punya perangai. Oh, Nampak berapa banyak dia tinggal marking belah atas? nampak. Berlambak tu dia tinggal marking. Paling tinggi kat situ. Yang tu, yang lain saya tak check lagi lah. Yang apa yang awak tanda, yang ni yang hari tu yang awak tak nampak, saya nampak ada banyak tu. Betul, Hutang kat betul, sini, betul, betul. kan? Tu belum kita check yang belah bawah berapa banyak pula yang dia tinggal. So kalau nak trade JJ ni, pastikan awak ambil struktur dia yang terkini. Ambil. Buat macam tu. Boleh Boleh juga, faham cikgu. So ni yang ni ikut kau lah, pandai kau lah, tu kau punya psikologi sendiri lah. Teori dah ada jadi gini pula. Macam-macam yang pening kepala aku. Okay, ada soalan faham? Soalan tu tak adalah, cuma itulah. Kan? Mana ada orang webinar tak ada soalan, semuanya perfect kan, tapi anti-sell kat situ. Tak ada setakat ni, aku tak jumpa lagi. Masalah betul kau ni. Ikut kau lah faham. Aduh, itulah. So clear lah Clear lah, clear. Pandai-pandai kau lah yang tu. Tak apalah, saya buat break even lah. Dapat break even ni saya counter buy lah. Okay. Jangan takut untuk cut loss. Ingat. Faham. Bila mana benda dah salah, jangan takut untuk cut loss. Biar rugi sikit, jangan rugi banyak. Okay? Betul. Tapi saya ada satu masalah ni. Kita, saya set dalam otak saya, bila saya depo, contoh saya depo dalam $20 saya willing untuk habiskan 20 tu. Yang tu lah tak nak. Yang tu faham tak maksud cikgu? Bila saya masuk, saya macam ni loss. Itu yang tak nak. Jadi saya nak cuba trend, kalau boleh tak nak macam tu. Jangan. Okay, jangan buat macam tu. $40 pun, $20 pun duit bang. Itulah pasal. $20 pun dekat-dekat 100 juga. Kan? Betul, 100 juga tu saya rasa. Cuba kau fikir, ada orang yang tak cukup makan sekarang ni, kau pula buang duit gitu je. Kufur nikmat betul kau ni. Betul. Tak sedar diri, Tuhan bagi rezeki, bagi membazir pula dah. Kan? Betul. Kau cashkan duit tu, kau sedekah je kat orang. Lagi puas hati macam tu. Okay? Betul, faham. Aduh. Ada masalah tu lah saya. Saya punya masalah tu je. Dia jadi tak heran mula, dia akan jadi macam biarlah jadi turunan tu, kalau turun lah, kalau tak ada lah. Tak nak macam tu. Tak nak. Sayanglah ilmu yang dah belajar tu, sayanglah. Patutnya manfaatkanlah. Faham. Okey, so selesai kita Tak ada InsyaAllah selesai. So macam ni cikgu yang cikgu tunjuk kat saya tu macam untuk tengok apa nama trend. So kita tengok yang price yang terkini lah dalam struktur yang kita tengok struktur yang terkini. Yes. Kita tengok yang tu. Sebenarnya webinar yang lepas Zero Market punya webinar saya sebut pasal benda ni lah. Kan? Yang lepas hari Selasa. Ya. Yang dekat-dekat nak habis, dekat-dekat pukul 10 tu. Oh, tak join Saya tak join satu hari. Saya tak join sebab saya vaksin. Betul. Saya lupa. Jadi saya badan lemah betul. Jaya ada upload dalam grup apa nama, tapi grup admin lah. Jaya update dalam grup admin 2 jam 300 MB lebih. Lalu yang tu tengok. Tapi kalau tak silap saya ingat dekat-dekat setengah jam nak habis kot video tu, baru saya datang mood sebab raya kan. Betul. Yang join webinar pun berapa orang 20-30 orang macam tu je. Oh, tak ramai. Saya pun hari tu sebenarnya saya ingat dah tak ada dah pasal raya. Tiba-tiba tengok sejam sebelum email masuk. Menggelabah kita pun dengan penat dari malam tu. Betul. Faham. Buat juga nak buat macam mana. Betul tanggungjawab. Betul. Admin Zero Market pun cakap dia pun tak perasan hari ni raya, dan dia pun sebenarnya tak perasan kata hari ni ada webcast, ada kelas. Ada webinar. Ada kelas. Selasa tu. Kan dia nak batalkan pun dah macam terlewat sangat, dia jalan je lah. Berapa yang ada jalannya tak kisah kita. Saya pun kan jenis kisah pun kan, jalan je lah. Betul, kalau free tak apa tu. Kalau kata busy, tu yang takut tu. Sebab penat. Saya sehari suntuk tu kan, iyalah penat kan, dengan lembu pun benda semua lagi, badan pun lembu pun tak habis lagi. Apa nama, tiba-tiba nak kena menghadap kelas pula. Jadi kita tak ready, mentally kita tak ready lah kan. Macam malam insya-Allah okey lah. Okay. So malam lagi okey. Clear faham boleh Clear cikgu.
macam tu lah. Okay. Ikut kau lah. Pandai kau lah yang tu. Okay bang. Baik. Assalamualaikum. Okay, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Baik. Assalamualaikum.